Okay. Alright. So semua orang boleh dengar saya dan semua orang boleh nampak PowerPoint yang saya kongsikan. PowerPoint yang saya paparkan boleh nampak Okay, alright. So saya akan selalu bertanya sebab nanti saya takut nanti saya tak share apa yang sepatutnya. Alright. So hari ni saya ulang balik seperti mana yang saya cakap untuk memastikan kelancaran kursus. Satu, saya nak minta anda semua berada dalam mode mute. Okay, so nanti ada suara-suara latar belakang tu, dia takut mengganggu rakan-rakan yang lain. Semalam meeting saya meeting semalam ke 2 hari lepas ada orang jual karipap dalam online meeting. Dengar suara dia jual karipap. Okay, so alright. Dan kalau ada apa-apa persoalan yang anda nak yang anda nak tanya saya sepanjang kursus ni, anda boleh gunakan function chat ada function chat tu, you just type, nanti mana yang sempat nanti saya akan jawab right. Kadang-kadang dia terlampau banyak tu saya terlepas nak menjawab soalan tu. Okay, so alright. Yang tak dengar suara tu nanti semua orang, nanti organizer boleh tolong macam mana alright. So okay, siapa yang suara saya boleh dengar boleh semua orang? Alright. Okay, yang tak dengar suara nanti tolong tu. Organizer nanti boleh tolong Alright. So okay, hari ni kita ada dua sesi. Pertamanya sesi on methodology SLR. Okay, yang ini saya akan cover. Saya akan cover asas-asas methods yang you boleh consider untuk ada dalam SLR. Dan sesi nombor 2, systematic searching strategies. Dr. Samsul, rakan saya daripada Universiti Melaya, dia akan ambil alih. Dia akan cover on systematic searching strategies, teknik pencarian asas untuk artikel jurnal dan bahan yang lain. Dan kita kena tahu dalam teknik pencarian asas ni dia bukan sekadar copy title, paste dekat Google, you cari artikel you. It's not like that. Dia ada teknik dia yang tersendirilah untuk you dapatkan artikel yang lebih tepat untuk untuk you punya penulisan. Dan siapa-siapa yang pernah pergi kursus saya sebelum ni, dia kenal lah siapa Dr. Samsul. Okay, memang saya mana-mana pun kursus SLR saya conduct, saya memang akan bawa Dr. Samsul lah. Sebab saya selesa dengan cara dia mengajar, jelas dan ramai yang puji lah cara dia mengajar very straight to the point. Okay. Dan alright. Boleh kita start Dah boleh start Alright. Okay. So alright, alhamdulillah. So, tapi sebelum ni semua sihat sini alhamdulillah puasa ni. Sihat semua. Bulan puasa ni stay at home Sihat lah semua Alhamdulillah sihat. Alright. Okay, so kita start. Kawan-kawan semua, apa yang kita nak sentuh hari ni, systematic literature review. Orang selalu tanya dengan saya macam mana kalau kita nak bezakan apa beza konsep paper ni dengan systematic literature review, doktor? Apa beza literature review dengan systematic literature review? Alright. Dan ini yang saya nak jawapan yang paling simple saya boleh bagi. Beza SLR dengan konsep paper yang biasa ataupun LR yang biasa adalah methods. SLR ada methods. Saya ulang, systematic literature review dia ada method dia tersendiri. Okay, so kejap lagi saya akan ceritakan apa method SLR ni. But now kita pergi kepada definisi secara teknikal apa itu SLR. Right, systematic literature review apa yang yang boleh didefinisikan. Okay, SLR ni maksudnya kawan-kawan dalam definisi oleh Higgins et al 2011,
Alright, dalam definisi oleh Higgins et al 2011, dia keyword pertama dia sebut SLR ni adalah comprehensive. Okay. So, comprehensive, kawan-kawan semua, comprehensive maksudnya dalam pemahaman saya, comprehensive ni maksudnya dia ada satu method, satu proses metodologi yang komprehensif yang membolehkan kita melakukan satu pencarian yang rigorous dan kita boleh kontrol dia punya kualiti. Okay, itu maksud komprehensif. Dia juga adalah organized. SLR ni satu konsep, satu proses yang very organized. Kejap lagi kalau sempat saya boleh tunjuk apa yang dimaksudkan dengan organized. Transparent. Okay. Maksudnya apa pun transparent ni, maksudnya maksudnya transparent ni, apa pun, right? Apa pun yang kita buat dalam SLR, proses dalam method tu, transparent ni maksudnya kita akan declare everything that we do, right? Everything yang kita run. Itu maksud transparent. Dan replicable procedure. Replicable ni kawan-kawan, maksudnya mudah. Maksudnya apa? Kalau saya guna teknik A dalam saya punya method SLR, saya ulang. Kalau saya guna teknik A dalam method SLR saya, rakan-rakan nak replicate my methods. Alright? Nak ambil idea method saya. Alright? Tak ada masalah. You can replicate my ideas, yang tak boleh copy and paste ayat saya. Alright? Replicable. Alright. That one. Okay. That is the definition of SLR. Secara mudah nak fahamnya. Okay. Dan ingat beza utama SLR dengan LR biasa ataupun konsep paper adalah dia punya method. Saya ulang balik, dia punya bahagian metodologi. Now, okay, apa yang perlu ada dalam bahagian metodologi SLR? Okay, kita straight to the point. Apa yang kita nak belajar hari ni? Okay, satu, you kena tahu SLR ni, alright, dia ada lima proses yang you boleh consider. Alright, dia ada 5 proses yang you boleh consider. Okay. Pertamanya, SLR must be guided by something. Okay, ini proses pertama dia. It must be guided by something. Satu. Okay, ada sumber-sumber yang boleh guide kita dalam penulisan ataupun pembentukan SLR kita. Satu. Nombor 2, okay, formulation of research questions. Okay, nombor 2, formulations of research question. Maksudnya SLR ni, kita kena ada kita punya RQ, research question kita sendiri. Okay. Nombor 3. Okay. Systematic searching strategies. Alright. Systematic searching strategies. Okay. Sorry Okay. Systematic searching strategies. Nombor 3 systematic searching strategies. Okay, proses nombor 3 dalam SLR adalah systematic searching strategies. Dalam systematic searching strategies ni ada 3 proses utama dia pula. Alright, saya ulang. Proses nombor 3 dalam method SLR, systematic searching strategies, dan dalam systematic searching strategies ni ada 3 proses utama dia pula. Kejap lagi saya terangkan dengan detail semua benda ni. Okay. Nombor 4, kita ada what we call as appraise of quality. Nombor 4, kita ada as what we call as appraise of quality. Okay. So nombor 4, kita ada appraise of quality. Dan nombor 5, kita ada data abstractions and analysis. Alright, nombor 4, kita ada appraisal of quality. Okay. Dan nombor 5, kita ada data abstractions and analysis. Alright. Itu 5 benda yang kita akan cover hari ni. Okay. So, kita akan pergi kepada benda point pertama dalam method SLR. Okay, SLR must be guided by something. Okay, SLR must be guided by something. Okay, apa yang boleh guide kita dalam SLR kita? Saya ulang, apa yang boleh guide kita dalam SLR kita? Okay, kita ada 4 sumber yang boleh guide kita dalam SLR kita. Okay, sumber ni saya ulang. Sumber-sumber ni, dia umpama satu user manual, alright, satu panduan yang boleh guide kita on apa yang kita perlu buat dalam SLR kita. Apa yang kita perlu tulis dalam SLR kita. Saya ulang. SLR must be guided by something. Guided by what? Okay, alright. Ada guide. It can be guided by 4 sumber ni yang saya demonstrate ni. Dan 4 sumber ni, dia seumpama macam satu user manual, satu panduan yang boleh guide, yang boleh pandu kita, yang boleh inform kita, yang boleh bagi tahu kita apa yang kita boleh buat, apa yang kita kena tulis
apa yang kita kena buat dalam kita punya systematic literature review. Okey. Sumber pertama yang boleh guide kita dalam SLR kita adalah what we call as review protocol. Okey. Review protocol. Review protocol ni kawan-kawan, kalau diikutkan scholars kata adalah antara sumber yang paling orang kata berkualiti lah, yang paling orang kata paling reliable lah untuk guide kita dalam SLR. Alright. What is review protocol? Again, saya ulang, satu sumber yang boleh guide kita on apa yang kita boleh, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tulis dalam SLR kita, review protocol. Alright, yang paling reliable sekali untuk guide kita. Okey, review protocol ni kawan-kawan, dia ada macam-macam jenis. Alright, untuk yang medik, untuk kawan-kawan rakan-rakan medik, ada yang rakan-rakan medik kat sini? Ada rakan-rakan medik kat sini? Ada medik ke kat sini? Alright. Okay. So okay, alright, good. Okay, untuk orang medik, rakan-rakan medik, alright. Saya galakkan you all untuk ikut review protokol Cochrane ataupun Campbell. Alright, ini untuk orang medik untuk orang medik. You kena ingat ini memang spesifik. You punya SLR is very rigid and rigorous. Saya galakkan you untuk ikut Cochrane ataupun Campbell. Yang ini antara yang top lah, orang selalu guna lah. Okay, nursing pun boleh guna Cochrane, no problem. Okay. Alright, rakan-rakan daripada bidang lain, tunggu sampai saya habis dulu. Terangkan satu-satu and then nanti you clear apa yang sesuai untuk you. Okay, untuk orang medik, saya galakkan you ikut Cochrane dan Campbell. Saya ulang balik rakan-rakan semua, tunggu saya clearkan satu-satu dulu and then you decide mana sumber yang you boleh guna untuk guide you. Okay, kita pergi kat review protokol dulu. Okay, review protokol macam saya cakap dengan kawan-kawan, ada Cochrane, ada Campbell, ada Rosses. Okay, so Rosses ni dia untuk environment management. Alright, saya ulang, Rosses ni untuk environment management, Cochrane and Campbell ni pula dengan Joanna Briggs dia untuk medik. Okay, dia untuk medik. Alright, so okay, review protokol ingat review protokol apa dia? Sumber yang boleh guide kita dalam SLR kita. Okay, kejap lagi saya tunjuk contoh review protokol ni. Nombor 2, kita ada publication standard. Okay, nombor 2, kita ada publication standard. Alright. So again, nombor 2, kita ada publication standard dan sama juga fungsi dia, sama juga konsep dia. Dia, alright, publication standard ni adalah satu sumber, satu panduan, umpama satu user manual yang bagi tahu kita apa yang kita kena tulis, apa yang kita kena ada dalam SLR kita. Saya ulang, kita ada review protokol yang pertama tadi, dan nombor 2 kita ada publication standard. Publication standard ni apa? Alright, sama juga. Dia macam satu sumber, satu user manual, macam umpama satu user manual, guidance yang boleh guide kita on apa yang kita kena ada dalam SLR kita. Okay, contoh publication standard yang selalu saya nampak lah dan saya consider it is one of the most commonly used publication standard lah dalam SLR, what we call as Prisma. Alright, what we call as Prisma. Okay, Prisma, Ramesses, Rosses dan sebagainya. Okay, again, Prisma, Ramesses ini adalah untuk orang medik, much tailored to medik, dan Rosses untuk orang environment management macam saya. Okay, review protokol dan publication standard. Okay, dua sumber yang boleh guide kita, alright, dalam kita punya SLR. Okay, jom kita tengok contoh dia. Doktor, engineering pakai yang mana? Boleh tolong mute, just chat. Saya dah cakap tadi, tunggu saya habiskan dulu sampai 4 sumber ni. Boleh Okay, please guna function chat rakan-rakan semua boleh Tunggu saya habiskan 4 sumber ni dulu. Alright, jom kita tengok contoh Okay. Okay, kawan-kawan semua, ini adalah antara contoh. Okay, ini adalah antara contoh review protokol. Okay, boleh nampak tak Excel yang saya kongsikan? Okay, boleh nampak tak Excel yang saya kongsikan? File Excel yang saya kongsikan, boleh rakan-rakan semua? Okay, kawan-kawan semua, rakan-rakan semua. Ini adalah contoh review protokol Rosses, R-O-S-E-S, Rosses.
review protocol ROSES. Okey. Apa function review protocol ROSES ni kawan-kawan? Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk guide kita. Alright, fungsi dia adalah untuk guide kita, untuk bagi tahu kita, untuk inform kita apa yang kita kena ada dalam SLR kita. Okey, jom kita tengok first. Dalam title, contoh mudah, dalam title artikel SLR anda, apa yang anda kena consider? This one. Okay? The title must indicate that it is a systematic review protocol and it must indicate if it is an update, blah and blah. Ini dia punya cadangan dia, nampak tak? So title anda kena tulis macam mana dalam artikel SLR anda, dia beritahu macam ni. Okay, sekarang it guides you. Okay. Contoh seterusnya, abstract pula. You nak tulis abstract dalam SLR. Okay. So, this one. Dia beritahu. SLR anda macam mana nak tulis? Sorry, abstract anda dalam SLR macam mana anda nak tulis? Dia punya cadangan, dia punya guidance. So clear tak? Dia boleh faham tak review protokol ni apa yang dia boleh bantu anda? Dia macam satu template, satu user manual yang bagi tahu kita apa kena buat. Okay, clear? Boleh? Review protokol. Okay. This one adalah review protokol. Alright, this one is review protokol. Okay, link ni semua nanti saya kongsikan saya dah bagi link dekat organizer, nanti boleh minta dekat organizer. Okay, this one is review protokol. Okay. This one pula adalah what we call as publication standard. Okay, this one is what we call as publication standard. Rakan-rakan semua boleh nampak tak Prisma 2009 checklist? Okay, this one is publication standard. Okay, ini adalah salah satu contoh publication standard. Prisma antara commonly used. Okay, Prisma antara yang commonly used. Kawan-kawan semua, sama juga konsep dia. Kalau rakan-rakan semua tengok title nak tulis macam mana, nampak tak? So dia beritahu macam mana nak tulis. Okay, abstract, macam mana nak tulis abstract? Dia cadangkan kita pakai structured summary dan ini antara bahan yang kita kena consider dalam kita punya abstract. Okay, dalam bahagian introduction pula, apa kita kena tulis? Okay, nampak tak? So clear tak? Apa maksud review protocol dengan publication standard? Boleh? Boleh faham? Okay, alhamdulillah semua boleh faham Okay. Alright. So rakan-rakan semua, kita kepada beberapa persoalan on review protokol dengan publication standard. Okay, dan saya rasa yang ini mungkin rakan-rakan daripada bidang kajian selain medik akan berminat on apa yang saya nak clarify ni. Okay. First kali kawan-kawan, orang selalu tanya dengan saya, macam mana nak gunakan review protokol dan publication standard dalam SLR ni? Okey. Satu, macam mana nak gunakan review protokol dan publication standard dalam SLR ni? Okey, kawan-kawan mudah Kawan-kawan mudah Alright. Saya jelaskan benda ni sebab ramai yang masih keliru. Macam mana aku nak guna benda ni dalam SLR? Okey. Mudah je, baca review protokol tadi ataupun publication standard tadi, baca setiap bahagian yang dia cadangkan, fahamkan. Alright, baca, fahamkan dan develop review protokol ataupun publication standard you. Okey, baca, fahamkan, alright, baca review protokol tadi, fahamkan dan develop review protokol ataupun publication standard you. Okey. Ini yang saya maksudkan dengan develop review protocol. Maksudnya okey, rakan-rakan semua boleh nampak tak appendix 1? Rakan-rakan semua boleh nampak tak appendix 1? Okey, rakan-rakan semua, ini adalah satu contoh review protokol, draft review protokol yang dia yang penulis develop. Okey, dia umpama macam satu draft bahagian metodologi kita tahu. Okay, kita tengok Okey, ini yang dimaksudkan, nampak tak?
review question you kena buat macam mana. Alright, inclusion criteria you, apa yang you kena tulis, apa yang you nak masukkan. Okay, boleh faham tak? Nampak Boleh? Okay, so sebenarnya kalau you develop draft review protocol ni, kalau you develop you punya draft macam ni, sebenarnya you dah tulis you punya bahagian metodologi SLR. Okay, boleh So, saya ulang. Alright, based on this one, okay, based on this one, you akan rangka draft macam ni. Sorry Right, based on this one, okay, based on this one, okay, you akan rangka draft yang macam ni. Okay, kalau you baca betul-betul benda ni semua seumpama you punya methods dalam SLR you. Okay, this one. Alright. Okay. Okay. Nombor 2, ada cara nombor 2. Okay, ada cara nombor 2. Atau baca, fahamkan dan adapt review protocol atau publication standard anda supaya boleh disesuaikan dengan bidang kajian. Okay, this one yang saya rasa bidang lain mungkin berminat. Tadi saya berkata bahawa review protocol dengan publication standard ni is much tailored ataupun lebih cenderung kepada orang medik. But rakan-rakan kena faham yang review protocol dan publication standard ni kita boleh baca, fahamkan dan adapt untuk kita sesuaikan dengan bidang kajian kita. Apa yang saya maksudkan dengan adapt? Maksudnya kawan-kawan, ada certain guidance ataupun yang dicadangkan dalam review protocol ni mungkin tidak bersesuaian dengan kita punya study. Mungkin apa yang dicadangkan dalam review protocol ni ada yang tidak bersesuaian dengan kita punya study. So, alright, maksud adapt dekat sini adalah kita ikut mana yang kita boleh ikut, apa yang dicadangkan dalam review protokol ni, dan kita mungkin boleh modify apa yang dicadangkan untuk dia sesuaikan ataupun kita boleh just ignore. Okay, saya ulang balik. Dalam review protokol ni dia akan bagi kita guidance. Okay, tapi guidance ni alright, disebabkan dia cenderung ke bidang kajian tertentu, terutamanya medik, okay, kita guna konsep adapt. Adapt ni maksudnya kita ikut mana yang kita boleh ikut, alright, okay. Tapi kita mungkin boleh modify apa yang kita boleh modify supaya disesuaikan dengan bidang kajian kita, ataupun kita just ignore, ikut mana yang boleh ikut saja. Okay, is that clear on konsep adapt? Baca, fahamkan dan adapt. Okay, saya bagi satu contoh Saya bagi satu contoh artikel yang adapt, alright. Okay, boleh nampak tak artikel ni? Science of Total Environment. Saya tengah kongsi paper Science of Total Environment. Right? Okay. So, kita tengok Ni antara salah satu paper. Okay, kawan-kawan semua. Paper ni adalah paper bidang environment management. Okay. Paper ni adalah bidang environment management. Alright, saya tunjuk contoh macam, okay, nampak tak? Okay. This one. Okay, kawan-kawan semua. Paper ni adalah daripada bidang environment management. Okay, bidang environment management. Tapi saya guna Prisma. Prisma ni untuk orang yang health ataupun medical related. Tapi saya guna konsep adapt. Nampak tak? Dekat sini saya terangkan kenapa Prisma ni sesuai untuk bidang environment management juga. Saya adapt. Right? This one. Kawan-kawan boleh nampak macam mana saya adapt konsep Prisma dalam bidang environment management, walaupun Prisma ni sebenarnya untuk orang iris cenderung ke arah medical ataupun health related. Itu cara dia. Kita adapt. Okay, that one. Boleh clear Okay, untuk rakan-rakan lain daripada bidang kajian lain mungkin berminat dengan kaedah ni.
Okay, no problem. Orang engineering tadi mungkin ada rakan kita bertanya kan, boleh guna kaedah ni. Salah satunya, konsep kita adapt review protocol dengan publication standard. Rakan-rakan kena ingat kenapa kena adapt? Tidak semua bidang kajian ada review protocol ataupun publication standard sendiri. Saya ulang. Kenapa kena guna konsep adapt? Sebab tidak semua bidang kajian ada review protocol and publication standard sendiri. Itu masalahnya. Okay? Itu masalah utama yang orang selain bidang kajian selain ada medical ataupun environment management. Environment management alhamdulillah dah ada dah proses. Itu pun 2017 baru tu. Yep, Asus boleh. Untuk orang-orang medical dengan health related, okey, saya cadangkan ini selepas anda pergi kursus saya. Alright, selepas anda pergi kursus saya nak rakan-rakan semua. Okey, you dah dapat semua benda-benda asas ni. Saya nak rakan-rakan semua pergi dekat website ini. Okey, boleh nampak tak Cochrane Handbook for Systematic Review of Intervention? Rakan-rakan semua boleh nampak? Okey, rakan-rakan daripada bidang medik, daripada bidang health related, saya ulang balik, lepas you dah dapat asas apa yang boleh consider, apa yang you boleh consider dalam method SLR, please baca yang ini, Cochrane Handbook for Systematic Review. Sebab medical dengan health related ni, SLR dia compared to bidang kajian lain is more rigid and rigorous. Lagi depth. Bidang lain memang tak terkejar you punya advance. You all are very advanced dalam SLR. Yang you belajar hari ni asasnya. Alright, asasnya. You kena explore more on this. Baik, untuk rakan-rakan lain daripada bidang lain, tak payah baca ni, nanti pening kepala. Betul saya cakap, saya dah baca, pening. You guna asas yang saya ajar hari ni. Untuk bidang medik, saya ulang, asas dah ada hari ni apa yang you belajar. Explore more on this. Okay, is that clear? Boleh? Clear rakan-rakan semua? Okay, alhamdulillah. Okay. And then, okay. Soalan seterusnya, rakan-rakan, yang selalu saya dapat rakan-rakan semua, apa yang selalu orang tanya dengan saya, doktor, macam mana kita nak report kita punya, bila kita guna review protokol dengan publication standard ni, macam mana kita nak report dalam artikel SLR kita? Adakah, doktor, adakah saya kena ambil this one, publication standard ni contohnya, okay, adakah saya kena ambil publication standard ni, macam ni, saya copy paste publication standard ni, saya letak dalam artikel SLR saya. Adakah macam tu doktor saya kena buat untuk report dalam artikel? Rakan-rakan semua tak perlu buat sampai macam tu Tak perlu buat sampai macam tu. Cara paling mudah nak report penggunaan review protocol ataupun publication standard dalam artikel SLR you. Okey, rakan-rakan semua boleh nampak tak this one? Saya besarkan. Okey, rakan-rakan semua boleh nampak tak this one? Nampak tak? As simple as this. Okay, as simple as this. Simple je. You report apa yang you guna, tapi make sure you guna. Okay, kalau you adapt. Alright, kalau you adapt. Cakap you adapt. Dan kenapa you adapt? Kenapa dia sesuai untuk adapt? Macam artikel yang saya tunjukkan ni. This one. Okay. This one is more detail. Ataupun you boleh sekadar tulis macam ni. It's more simple. This one simple je macam ni. Ataupun you boleh tulis macam ni. Yang lebih detail. Okay, tapi make sure kawan-kawan semua, rakan-rakan semua, you guna benda ni, make sure kalau you nak tulis simple macam ni, make sure you guna betul-betul, bukan sekadar tulis. Okay, saya takut bila saya tunjuk yang mudah macam ni, ada yang ambil jalan mudah. Dia tulis je, padahal dia tak rujuk pun. Make sure you rujuk. At least rujuk, fahamkan dan guna. Okay, simple je. Atau cara yang simple macam ni, ataupun yang this one is more detail. Kawan-kawan nak replicate my idea, no problem, tak ada masalah. Okay, replicate cara penulisan saya dalam SLR, cara nak tulis penggunaan review protocol and publication standard, no problem. Nak replicate my ideas ataupun ada beberapa contoh saya bagi kat sini, kawan-kawan boleh rujuk. Okay. Right. Okay. Seterusnya kawan-kawan semua. Okey.
Saya patah balik kat belakang ni sorry saya kena ai. Okey. Tadi kita berbicara tentang review protocol and publication standard. Tadi kita berbicara on review protocol and publication standard. Now, kita ada sumber yang ketiga. Okey. Sumber yang ketiga ni more direct kepada bidang-bidang kajian yang selain daripada medik dengan health related. Okey. Dia lebih orang kata sesuai dan direct kepada bidang-bidang yang selain daripada medical and health related. Okey. Establish guideline, point nombor 3 ataupun sumber nombor 3 yang boleh guide kita dalam SLR kita. Okey, establish guideline. Kawan-kawan semua apa establish guideline ni doktor? Sama juga konsep dia. Dia bagi tahu kita apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tulis, apa yang kena ada, apa yang kita kena consider dalam SLR kita. Sama juga konsep dia, establish guideline. Tapi establish guideline ni kawan-kawan, dia memberikan lebih manfaat kepada rakan-rakan daripada bidang selain medik dengan health related. Medik dengan health related tadi dia dah beruntung dah, dia ada review protocol and publication standard, tak payah adapt dah. Kita kalau nak guna macam rakan-rakan daripada sains sosial nak guna review protocol and publication standard, kena consider konsep adapt tadi. Depa tak payah dah, depa dah advance dah. Alright, tapi katakan sekarang ni kita tak nak guna adapt. Adapt pun kita rasa macam susahlah, nanti keliru pula aku nak guna konsep adapt ni. No worries, kita ada establish guideline. Okey, kawan-kawan semua ada macam-macam establish guideline. Alright, ada macam-macam establish guideline yang kita boleh rujuk sebagai sumber dalam kita punya artikel SLR. Okey. Saya tunjukkan contoh beberapa establish guideline rakan-rakan semua. Okey, this one. Okey. Kawan-kawan semua, okey. This one adalah satu established guideline daripada Xiao and Watson. Boleh nampak? Paper Xiao and Watson. Yu Xiao and Maria Watson. Okey. Kawan-kawan semua, paper ini, established guideline ini khusus ditulis untuk rakan-rakan daripada bidang education. Alright, guidance on conducting a systematic literature review. Dia bagi tahu kita apa kena ada dalam SLR kita dan dia buat khusus untuk orang education. Tapi saya nak beritahu rakan-rakan semua, rakan-rakan daripada bidang lain pun kalau you nak baca paper ni sebagai rujukan tak ada masalah. It is very general. Walaupun dia spesifik kepada education, tapi bila rakan-rakan baca nanti artikel ni, it is very general yang membolehkan rakan-rakan daripada bidang kajian apa pun rujuk. Betul saya cakap, you boleh baca paper ni, it's very good one, Xiao and Watson. Okay, Xiao and Watson ni untuk bidang education and research dan please rakan-rakan daripada bidang kajian lain kalau nak consider tak ada masalah nak guna established guideline ni. Okay, this one is for education, orang social science boleh guna benda ni. Alright, ataupun orang engineering, you nak guna this one. Okey, boleh nampak tak paper untuk guideline untuk orang engineering, Kitchenham and Catters? Alright. You all boleh rujuk guideline ni. Alright. Okey, you boleh rujuk paper by Kitchenham and Catters ni mana tadi? Hilang lah. Okey, boleh nampak ke guidelines for performing SLR ni? Boleh? In software engineering boleh Okay, this one untuk orang engineering. Okay, saya bagi lagi beberapa contoh. Okay, this one untuk bidang keusahawanan. Ya, boleh. Alright, boleh guna Xiao and Watson saja, no problem. Alright, ya Okey, untuk rakan-rakan daripada bidang bisnes ataupun bidang keusahawanan ataupun ekonomi sebagai contoh, boleh consider untuk guna guideline ni. Yang ini baru keluar, yang ini fresh daripada oven. 2020. Right? Guideline. Okey. Mana lagi? This one. Okey, ini untuk orang management.
Okay, tapi rakan-rakan semua, saya ulang, you daripada bidang apa pun, saya ulang you daripada bidang apa pun. Alright, daripada bidang apa pun, you please consider untuk baca benda ni, paper ni. It's very simple one. Okay, very simple one. Ya, ini cadangan saya lah, tak nak ikut tak apa, tak ada masalah. Okay, cuma saya bagi cadangan je lah. Okay, alright. And then, okay, ni clear Sumber yang keempat, sumber yang keempat, this one, past published SLR articles. Saya ulang, past published SLR articles. Okay. Maksudnya apa? Kita sekadar merujuk paper SLR lepas untuk guide kita. Okay, katakan situasi macam ni. Nak ikut review protokol tak faham. Nak ikut publication standard, nak adapt tak boleh. Establish guideline, kita nak cari sebiji macam kita punya. Walaupun saya cakap tadi Zia boleh rujuk Zia and Watson daripada bidang kajian mana pun, tapi kita tak nak, kita kata aku tak nak, aku nak bidang kajian aku juga. Kan? So, you boleh guna this one. You cari mana-mana kajian ataupun SLR artikel lepas yang berkaitan ataupun yang sama dengan kajian you ambil paper lepas tu, you rujuk. Apa yang dia tulis, you boleh jadikan rujukan. Okey, tapi cadangan saya ni kalau you nak guna establish guideline, you baca paper Zia and Watson tadi. Memang sesuai. Daripada bidang apa pun. It's very general one. Okey, tapi katakan establish guideline pun you tak nak ikut, you gunalah sumber yang keempat ni, past published SLR articles. Okey, alright. Okey. Bagaimana rakan-rakan semua, bagaimana nak report establish guideline ataupun past published article dalam SLR? Sama juga konsep dia kawan-kawan. Alright, you baca guideline tu, you fahamkan dan you cuba adapt, you cuba guna ataupun adapt apa yang dicadangkan. Alright, bukan bermaksud you kena ikut sebiji-sebiji, bukan. Maksudnya baca, fahamkan, yang boleh ikut, yang tak boleh ikut tak apalah. Tapi dia guide kita, benda tu dia guide kita as guidance. Pokok pangkalnya SLR ni must be guided by satu sumber supaya kita tak sesat nanti dalam kita punya penulisan. Okey? Dan ada 4 sumber macam saya tekankan tadi, ada 4 sumber dalam SLR yang kita boleh rujuk: review protocol, publication standard, establish guideline dan juga past published articles. Cari mana-mana kajian lepas yang dah publish, SLR lepas yang dah publish, ambil, kita buat kita punya rujukan. Dan ini cara untuk melaporkan penggunaan established guideline ataupun kajian lepas, rujukan kepada kajian lepas dalam bahagian metodologi artikel. Macam ni nak tulis. Boleh nampak contoh yang saya bagikan ni? Right? Kalau rakan-rakan guna established guideline ataupun merujuk kepada kajian lepas, boleh nampak contoh penulisan? Alright. Rakan-rakan semua ingat katakan you pening dengan review protocol dan publication standard, you blur nak guna yang mana, please consider Zia and Watson. Alright, please consider. Saya tak kata wajib. Jangan kata saya wajib. Jangan kata saya kata wajib, tidak. Saya minta consider Zia and Watson. Sebab dia very general, sesuai untuk semua bidang, baca. Okey, dan cara nak melaporkan, kalau you guna, katakan you guna established guideline, cara nak melaporkan seperti yang saya paparkan ni. Alright, boleh replicate the ideas. Ingat kawan-kawan, replicate the ideas, jangan copy and paste. Replicate idea tak ada masalah. Tapi copy and paste memang tak boleh. Jangan nak copy paste sebiji ayat ni letak pula artikel you, jangan. Okey, baca Zia and Watson dulu. Alright. Okey. Step nombor 1, clear. Guided by something. Alright, step nombor 1 clear. Rakan-rakan semua clear boleh? Okey nak guna sekarang nak guna apa? Clear rakan-rakan, daripada yang mungkin ada yang daripada engineering pun, apa pun bidang, saya minta you clear. You harapnya you clear. Okey, saya dah beritahu dah pilihan-pilihan yang you ada. Okey, alright. Nombor 2, rakan-rakan semua. Nombor 2, point nombor 2. Okey, point nombor 2 dalam kita punya SLR, dalam bahagian method SLR kita kena formulate research questions, at least one.
formulate research questions. At least one. Maksudnya dalam SLR ni kita kena ada satu research question at least one. Berapa banyak boleh ada doktor? Terpulang. Paling banyak saya jumpa 7 orang buat. Tapi saya selalu pesan dengan rakan-rakan saya, terutamanya yang beginners, saya cakap buat apa nak buat sampai 7 kalau anda boleh buat sampai 1. Kalau anda hanya perlu buat 1 saja, kenapa nak buat sampai 7? Saya dalam artikel saya Q1 saya, Q2 Web of Science saya, semua saya buat 1 RQ saja. Saya tak nak pening kepala. Okay, so lagi banyak research question you, lebih complicated you punya penulisan. Itu saja advice saya. Tapi kalau you rasa nak banyak, tak ada masalah lah. Saya tak kata haram, tidak. Cuma dia akan menyebabkan penulisan you lebih complicated. Okay, kawan-kawan semua, kenapa kena ada RQ at least 1 dalam SLR kita? Right? Kenapa kena ada RQ dalam SLR kita? Okay. Orang selalu tanya saya benda sebelum saya pergi dengan lebih lanjut. Doktor, kalau saya ada 4 RQ, saya ada 4 objektif ataupun saya ada 4 RQ dalam tesis saya, bermaksud saya boleh ada sampai 4 artikel SLR ke doktor? Boleh ke macam tu? Boleh? Ya, boleh. Kalau you ada 4 RQ dalam tesis you dan you nak developkan each RQ ni jadi satu artikel, boleh, tak ada masalah. Ataupun you nak gabung semua pun tak ada masalah. Cuma bila you gabung, complicated penulisan you. You dah asing, ia lebih direct to the point. Lebih jelas. Terpulang lah. Okay, tapi nak buat satu je pun tak ada masalah. Satu RQ, satu artikel, tak ada masalah. Tapi kalau you ada 4 RQ, you nak buat 4 artikel rajin kan, pun tak ada masalah. Ataupun you nak buat 4 RQ ni dalam satu artikel, gabung semua, pun tak ada masalah. Okay, tapi nasihat saya, satu artikel, satu SLR, nak elakkan complicated. Okay. So, kawan-kawan semua, kenapa kena ada RQ dalam kita punya SLR? Kawan-kawan semua, saya ulang, kenapa kena ada RQ dalam SLR kita? Satu, kawan-kawan semua, okay, RQ ni kena ada untuk guide kita. RQ akan bantu kita dapatkan artikel untuk dapatkan keyword yang bersesuaian dengan SLR kita. Saya ulang, RQ akan bantu kita dapatkan keyword yang sesuai untuk SLR kita. RQ, research question. Saya bagi satu contoh. Katakan research question saya, what are the climate change adaptation strategies among fishermen? Saya ulang, RQ saya, what are the climate change adaptation strategies among fishermen? So, keyword yang sesuai untuk SLR saya based on research questions yang saya ada ni adalah climate change, adaptation and fishermen. RQ akan bantu kita dapatkan keyword yang sesuai untuk SLR kita. Now, kenapa kena ada keyword? Lampu kat lampu cepat. Sebab kalau tak nampak buka lampu. Sebabnya kawan-kawan semua, keyword ini kita perlukan untuk proses pencarian tadi. Proses pencarian artikel. Keyword kita perlukan untuk proses pencarian artikel. Ingat jangan guna title untuk cari artikel you. Tak kisahlah untuk thesis ke untuk artikel ke. You kena guna keyword. Guna title sebiji-sebiji tu dan you cari dekat Google. That saya tak kata salah, cuma caranya tu kurang efisien. Okay, dia kurang efisien. Ada pop-up ke? Okay. Alright. So, this mana? Alright. Satu, RQ akan bantu kita dapatkan keyword yang sesuai untuk SLR kita. Okey. Nombor 2, okey, nanti minta dekat organizer saya ada bagi 3 link dekat organizer. Link ni dalam salah satu bahan ni dalam salah satu link tu. Okey. Nombor 2, okey, RQ ni akan guide kita dalam proses data abstraction kita. Alright, nombor 1 tadi RQ guide kita untuk dapatkan keyword yang sesuai. Nombor 2 ni RQ akan guide kita dalam proses data abstraction. Data abstraction ni apa maksudnya kawan-kawan? Maksudnya bila kita nak buat review artikel tu, kita akan abstract data ataupun kita akan abstract statement. Kita akan abstract data ataupun kita akan abstract statement untuk kita review dalam kita punya artikel ataupun dalam kita punya thesis, right? Ambil data ataupun statement. Proses nak ambil data ataupun statement tadi, yang guide kita adalah RQ, research questions. Contohnya, research question saya A. Contohnya, RQ saya A.
maka semua statement ataupun data yang saya nak ambil untuk saya review ataupun saya analisis dalam SLR saya, mesti hanya yang berkaitan dengan A sahaja. Tak boleh yang berkaitan dengan B ataupun C. Mesti hanya yang berkaitan dengan RQ saya saja. RQ saya A, maka saya akan abstract ataupun ambil statement data kajian lepas yang A saja. Tak boleh yang lain. Okay. Alright. So, kawan-kawan semua, untuk buat RQ ni, untuk buat research questions, dalam SLR, kita ada what we call as research questions development tools. Okay. Kita ada what we call as research question development tool dalam SLR. Okay. So kita ada PICO dengan O besar, PICO dengan O kecil, PICOM, PICOS, PICOD, macam-macam lagi. Spider, Spice, banyak, memang banyak. Saya bagi contoh saja sini. Alright, tapi pokok pangkalnya, RQDT boleh bantu kita untuk develop kita punya research question dalam SLR. Okay, right. Sekarang ni saya bagi contoh. Saya bagi satu contoh yang nak memudahkan pemahaman anda. Macam mana RQDT ni berfungsi. Okay. So, kawan-kawan semua, saya bagi satu contoh PICO. Okay. PICO ni, P ni stand for population or problem. Okay. Interest, I for interest. CO for context. Population or problem, P. I for interest, C for context. Siapa, apa, di mana. Alright. So, alright. Siapa saya kaji? Population saya siapa? Saya kaji pasal nelayan, fisherman. Interest saya apa? Apa saya kaji? Climate change adaptation strategies. Okay. Konteks. Kajian. Di mana saya buat kajian saya? Di Malaysia. So, okay. Antara appropriate research questions untuk SLR saya adalah seperti di bawah. What are the climate change adaptation strategies among fishermen in Malaysia? Clear tak rakan-rakan semua macam mana dia berfungsi? Okay. Alright. Boleh faham macam mana RQDT ni berfungsi? Nak start daripada mana? Dia ada benda ni. Sekejap Ingat PICO ni contoh je You ada macam-macam yang you boleh consider Dia ada macam-macam benda yang you boleh consider. Okay. You baca, you pilih mana yang you rasakan sesuai untuk bidang kajian you. Jangan ambil saja PICO yang saya cadangkan ni. Ini saya cadangkan. You ada bidang-bidang kajian you yang tertentu. Mungkin you kena consider dulu. Ingat tak perlu, tak semestinya konteks kecil Malaysia. Tak perlu. Okay. Ingat kawan-kawan, satu, nak develop research question ni dia ada dua cara. You nak guna kaedah yang konvensional, tak ada masalah. Guna kaedah konvensional, maksudnya old school punya style, right? Yang cara lama tak ada masalah. Tapi dalam SLR ni, kalau you nak guna RQDT pun boleh, lagi bagus. Cuma saya tak kata wajib lah. Cuma kalau guna lebih bagus. Okay? Kalau you guna lebih bagus. Alright? So ini antara macam mana RQDT membantu kita untuk develop kita punya research questions. Alright. Okay, clear tak? Boleh? Sana. Okay, yang bertanya pasal PICO tadi. Alright, siapa-siapa yang bertanya pasal PICO tadi? Siapa tanya tadi PICO? Sana, saya ni first time guna. Bukan first time, dia jarang guna, dia jadi macam tu. RQDT, DT bukan DITY. Okay, DT. Okay. Amril Amiril. Alright, Amiril, this one boleh cite this one. Nampak tak paper method ni? This one. Boleh cite Lockwood. Okay, but again kawan-kawan semua, again please nak guna RQDT ni, make sure dia bersesuaian dengan bidang kajian you. Itu saja pesan saya. Bukan saya kata PICO tu wajib, bukan. Dan satu, bukan RQDT tu wajib. You nak guna cara lama untuk develop research question. Old school, yang macam you buat dalam thesis pun tak ada masalah. Tapi kalau dalam SLR, dia galakkan bukan wajibkan penggunaan RQDT lebih mudah. Sana.
Okay. Okay, this one Okay. Sekarang ni kawan-kawan semua clear step nombor 1, step nombor 2. Clear? Boleh? Okay, sekarang ni jom kita tengok alright, macam mana orang report penggunaan RQDT alright dalam kita punya artikel SLR. Sekejap Sana. Sekejap Imran Okay, sebelum je loading, jam siapa-siapa yang nak start Pico tadi, this one Lockwood. Okay, this one boleh nampak Siapa-siapa yang tanya paper tadi? Ada, semua ada. Apa-apa yang saya share ni semua ada dalam link tu Rakan-rakan semua, sekejap Allah, saya tak nak baca pula. Sana, alah, tak boleh masuk pula. Ni guna backup Sekejap. Give me 2 minutes. Biasa boleh masuk yang tadi tu. Okey, alhamdulillah. Okey. So, macam mana kita nak reportkan penggunaan RQDT dalam artikel kita? Okey, so saya tunjuk contoh Alright. So, rakan-rakan boleh nampak ni macam mana saya buat? Boleh nampak? Okay, boleh nampak okay, macam mana saya report saya punya RQDT alright dalam SLR saya. Okay, so boleh rujuk artikel ni. So ni artikel latest saya, artikel saya SLR saya latest 2020 right, publish dekat Web of Science Q1. Siapa yang nak rujuk nanti boleh rujuk Okay. So kita selesai dengan point nombor 1 dengan point nombor 2. Okey, kita selesai dengan point nombor 1 dan point nombor 2. Kenapa tak ada dalam ni? Sana. Okey, sekarang kita pergi dekat point nombor 3, systematic searching strategies. Kawan-kawan semua, kita pergi dekat point nombor 3, systematic searching strategies. Okey, dalam systematic searching strategies ni seperti yang saya cakap tadi, ada 3 point utama. Kita ada identification, kita ada screening dan kita ada eligibility. Identification, screening dan juga eligibility. Alright, kita ada 3 proses, sub-proses, identification, screening dan eligibility. Okay, first, identification. What is identification? Kawan-kawan semua senang nak faham. Identification ni process to enrich our keywords. Identification, process to enrich our keywords. Proses untuk mempelbagaikan dan memperbanyakkan keyword yang kita nak guna dalam kita punya proses pencarian. Okay, so sekarang ni kawan-kawan semua, okay, antara soalan yang paling kerap saya jumpa bila saya bercakap pasal identification, saya menekankan pasal identification, kita harus perbagaikan dan perbanyakkan keyword kajian. Tadi saya ada keyword kajian saya 3, climate change, adaptation and fishermen. Okay. Kalau nak buat SLR, kita tak boleh cari, kalau nak buat SLR yang lebih rigorous,
kita tak boleh cari guna 3 keyword ni saja. Kita kena enrichkan dulu keyword ni. Okay, so macam mana kita nak enrichkan keywords? Macam mana kita nak mempelbagaikan dan memperbanyakkan keyword kajian kita? Alright, kita kena cari dia punya synonyms. Saya ulang, kita kena cari dia punya synonyms, related terms or variations. Saya ulang, untuk mempelbagaikan kata kunci kajian, untuk enrich our keywords, kita kena cari, alright, synonym or related terms or variations kepada kata kunci utama yang kita gunakan. Alright, cari perkataan sama erti, sinonim, cari perkataan yang berkaitan, related terms, cari variasi. Variasi ni maksudnya macam ni kawan-kawan. Singular, plural dia, alright, dia punya perbezaan ejaan, UK dengan US, itu maksud saya variations. Maksudnya sekarang, kita kena cari sinonim, related terms and variations untuk climate change, adaptation and fishermen. Okey. Sekarang ni soalan seterusnya orang tanya dengan saya. Doktor, nak cari sinonim, related terms dengan variation, saya nak cari dekat mana? Okey, saya nak cari dekat mana? Please consider 4 sumber ni. Okey, please consider 4 sumber ni. Pertamanya, you boleh cari 3 sumber tadi. You boleh cari benda tadi, sinonim, related terms dengan variation tadi dekat Thesaurus Online. Okey, dekat Thesaurus Online. 1. Nombor 2, you boleh rujuk kepada keyword kajian lepas. Nombor 2, you boleh rujuk kepada keyword kajian lepas. Maksudnya, kawan-kawan semua, sebelum kawan-kawan start kajian, mesti ada download artikel yang berkaitan kan? Sebab kita nak dapatkan ideas. Okey, kita nak dapatkan ideas. So, kita download that artikel. Artikel tu, bawah abstract dia ada keywords. Alright? You boleh consider keyword yang digunakan kajian lepas tu sebagai keyword kajian you. Tak ada masalah. Okey? Nombor 2. Nombor 3, kita juga boleh consider untuk gunakan keyword suggested by Scopus. Keywords suggested by Scopus. Maksudnya kawan-kawan, keyword suggested by Scopus ni database, database. Keyword suggested by database, Keyword suggested by database salah satunya Scopus. Okey. Maksudnya kawan-kawan, kalau kita boleh guna ataupun kita boleh manfaatkan kelebihan Scopus ni, dia boleh bagi kita cadangan apa keyword yang sesuai untuk kajian kita. Kejap lagi Dr. Samsul akan ajar rakan-rakan semua macam mana nak dapatkan keyword daripada database Scopus. Okey, nombor 3. Nombor 4, alright, merujuk kepada expert opinion. Alright, merujuk kepada expert opinion. Expert ni siapa pula? Alright, dalam konteks pencarian keywords, saya ulang, dalam konteks pencarian keywords yang sesuai untuk bidang kajian, antara expert yang kita boleh consider adalah SV dan co-SV. Mudah saja. Ataupun kita boleh rujuk juga rakan-rakan yang ada experience. Ataupun yang dah pernah terbitkan artikel. Saya rasa sumber ini cukup mudah untuk rakan-rakan dapatkan berbanding pergi kepada expert yang betul. Itu yang sebaiknya. Tapi expert yang betul ni, disebabkan mereka ni sangat sibuk, kita mungkin susah nak dapat. So pergilah dekat sama ada SV, co-SV ataupun rakan-rakan yang ada experience ataupun dah pernah terbit artikel. Kita consider this one can be expert. Tapi kalau nak dapatkan expert betul, lagi bagus. Tapi cabarannya tinggi sikit. Okey. Sekarang ni rakan-rakan semua, bila saya dah run identification process, saya ada 3 keyword utama. Climate change, adaptation and fishermen. Alright? So saya tak boleh cari kajian saya tak boleh cari terus artikel dengan guna 3 keyword ini saja. Saya kena enrichkan dulu, banyakkan dulu keyword yang berkaitan, yang sama. Alright? Okay? So apa saya buat? Saya cari dekat Thesaurus, saya rujuk kajian lepas, saya rujuk kepada database sebagai contoh Scopus dan saya tanya kepada expert opinion. Alright? Saya cuba cari, based on this sumber, saya cuba cari 3 benda ni, synonym, related terms and variations. Alright. Saya dah run identification process sekarang. Okay. Saya dah run identification process. Okay. So, instead of using climate change, instead of using only climate change, sekarang saya dah ada juga climate change or global warming or extreme weathers or La Nina or El Nino. Nampak tak? Previously saya hanya ada climate change, tapi sekarang saya dah guna juga global warming, extreme weathers, La Nina and El Nino sebab sama ada dia sama ataupun dia berkait dengan climate change tadi. Nombor 2, saya ada juga adaptation. Okay, adaptation, saya dah enrichkan adaptation. Saya ada adaptation, saya ada adoption, saya ada response, saya ada adaptive.
Instead hanya guna adaptation, saya dah enrichkan kepada adaptive adoptions dengan response. Nampak tak? Dah ada 4. Saya ada keyword saya yang nombor 3, fisherman. Tapi saya dah enrichkan juga keyword fisherman ni, fishermans or fisher fox or fishers. Kawan-kawan semua, asalnya saya ada 3 keywords. Sekarang ni saya dah ada 12 keyword yang saya boleh guna. Simple matematik rakan-rakan semua. Lebih banyak keyword yang you gunakan dalam pencarian artikel you, lebih banyak ataupun lebih besar peluang you untuk retrieve lebih banyak artikel untuk kajian you. Simple math. Lebih banyak keyword yang you guna, lebih tinggi peluang you untuk retrieve artikel yang berkaitan kajian you untuk you review. Simple math. Dan rakan-rakan semua kena tahu kesemua keyword yang rakan-rakan kumpul tadi, okey, kesemua keyword yang rakan-rakan kumpul tadi, tak payahlah cari asing-asing. Tak payah cari asing-asing. Maksudnya kalau kawan-kawan pandai buat search string, this one. Ni kita panggil search string. Kalau rakan-rakan semua mahir buat search string ni, keyword yang kita dapat tadi, kita akan gabung semua sebagai satu, kita buat we call as search string. This one. Formula this one. Okey, dia akan memudahkan pencarian. Okay, search string macam this one. Tapi untuk develop search string ni, kita kena ada asas dia. Ini asas dia yang kita akan belajar dalam sesi nombor 2 ni. Nombor 2 nanti. Phrase searching, Boolean operator, truncation, wildcard, field code function. This one. Kita akan belajar. Dr. Samsul akan demonstrate macam mana nak belajar, macam mana nak guna function asas ni. Okay, this one. Okay. Tak boleh. Nur Iman tak boleh. Dia spesifik. Macam Scopus dan Web of Science hampir sama. Tapi tak boleh guna yang dalam Scopus dalam Google Scholar, memang Caca Marba nanti. Okay, this one. Kita panggil this one as search string. Okay. First, identification. Clear Okay. Dan satu saya nak beritahu rakan-rakan semua. Okay. Search string ini tidak wajib guna dalam SLR. Janganlah taksub kata benda ni wajib pula. Tak. Cuma kalau tak perlu. Kalau cara saya tak suka guna negara dalam search string. Kita akan guna function filtering nak pilih negara. Dia ada function dalam Scopus boleh guna filter untuk negara. Nanti Dr. Samsul tunjuk. Okey. So rakan-rakan semua, satu saya nak beritahu search string ini tidak wajib. Jangan kata wajib dalam SLR wajib ada search string. Jangan cakap macam tu, please. Cuma kalau ada advantage untuk you. Cuma kalau ada dia beri you kelebihan. Dia membuktikan you dah run satu proses yang rigorous. Alright? Ya betul. Yes, dia tak wajib tapi sangat memudahkan. But jangan kata wajib. Tolong jangan kata wajib. Nanti orang kata Dr. Hairul kata wajib. Jangan tolong. Ni rakam ni saya beritahu ni. Okey. Dia tak wajib. Cuma kalau ada cantik. Memang orang impress lah dengan you. Memang you buat betul-betul buat rigorous. Okey. Alright. So sana, okay, sorry lah kalau tangan ni asyik gatal tertekan. Okay. Okay, kita ada proses nombor 2. Proses nombor 2 screening. First tadi identification. Identification ni proses untuk enrich keywords, nak banyakkan keywords, kajian, dan saya dah expose anda kepada search string tadi. Okay, ingat search string tidak wajib, cuma kalau ada cantik. Okay. Nombor 2 kita ada screening. Screening adalah satu proses, senang nak cerita, senang nak faham kawan-kawan. Screening macam ni, proses untuk kita ambil ataupun buang artikel yang kita nak consider dalam kita punya review. Screening, macam satu filtering proses. Okay, that one, senang nak faham yang itu. Proses untuk ambil ataupun buang artikel. Okay, based on kriteria yang kita tentukan. Ingat pilih artikel based on kriteria. Bukan pilih sembrono saja. Artikel boleh download aku ambil, artikel tak boleh download hantar kau. Jangan macam tu. SLR dia ada kriteria yang kita kena ikut. Kriteria tu, alright, you boleh tentukan sendiri. Ikut you punya bidang kajian. Okay. Screening is a process to include or exclude articles, alright, for your review based on criteria that you determine, alright, and it is automatically done by database. Kawan-kawan semua, proses untuk ambil ataupun buang artikel ni, database yang anda guna tu
terutamanya Scopus dengan Web of Science, dia boleh buat secara automatik. Automatik ni maksudnya ni kawan-kawan. Dekat Scopus nanti, kejap lagi Dr. Samsul tunjuk, dia belah kiri you nanti, dia ada satu function, dia ada kriteria-kriteria yang rakan-rakan boleh pilih, yang rakan-rakan just tick. Tick saja. And then Scopus sama ada dia akan maintain ataupun buang artikel tu berdasarkan instruction kawan-kawan. Automatically done. Okay? Screening is a process untuk ambil ataupun buang artikel based on kriteria yang rakan-rakan tentukan, right? And it is automatically done by database. Okay, itu maksud screening, proses untuk ambil ataupun buang artikel. Okay. Antara persoalan yang selalu ditanyakan rakan-rakan kita dalam SLR ni, doktor, kriteria apa nak guna? Doktor kata tadi kriteria kita kena tentukan. Apa kriteria yang saya nak guna? Okay. Kita kepada yang very general, Okoli 2015. Okoli 2015. Dia kata macam ni, pilihlah mana-mana kriteria yang you nak pun, asalkan kriteria tu you boleh justify kenapa you pilih kriteria tu is okay. Saya ulang, Okoli kata apa? Pilihlah mana-mana kriteria yang you nak pun, as long as you boleh justify that criteria is okay. Sebab apa Okoli kata macam tu? Sebab macam ni. Different situation will stimulate different needs. Different situation will stimulate different needs. Maksudnya macam ni, you tak boleh pukul rata semua kriteria yang sama untuk semua bidang kajian. Tak boleh. Rakan-rakan daripada bidang pengajian Islam mungkin nak kriteria yang lain. Rakan-rakan daripada social science mungkin nak bidang mungkin nak kriteria yang lain. Rakan-rakan daripada medik mungkin nak bidang kriteria yang lain. So Okoli kata, pilihlah mana-mana kriteria yang you nak pun, as long as you can justify the criteria is okay. So, berdasarkan pengalaman saya pula, it might be biased, pengalaman saya, bukan pengalaman top scholars, saya just suka baca SLR orang lain. Ada 3 kriteria ni yang selalu saya nampak orang guna. Again, saya ulang, it might be biased based on just because it based on my observations, bukan on kajian ke apa. Saya selalu nampak saja. Nak guna, tak nak guna, tak apa. Okay, 3 kriteria ni saya selalu nampak. Timeline publication, you boleh consider. Alright? Timeline publication ni maksudnya apa? Berapa tahun ke belakang you nak review artikel tu? Selalu kita dengar pasal 5 tahun kan? Terpulang. Tanya SB. 5 tahun ke, 10 tahun ke, 15 tahun ke? Tanya SB. Pokok pangkalnya, kriteria yang pertama, timeline publication. 1. Nombor 2. Kita ada what we call as document type. Document type ni maksudnya macam ni kawan-kawan. Dokumen apa yang anda nak masuk? Apa jenis dokumen yang kawan-kawan semua nak review dalam SLR? Adakah you hanya nak fokus pada artikel jurnal? Ataupun you nak consider juga conference proceeding, chapters in books, ataupun buku, ataupun book series dan sebagainya. Terpulang dekat rakan-rakan semua. Alright, selalunya orang akan minta kita fokus dekat artikel jurnal dulu. Alright, kalau tak cukup bahan baru lompat pergi dekat conference proceeding apa semua. Okay, this one Nombor 3, language. Alright. Nombor 3, language. Maksudnya, kita hanya akan review artikel yang kita faham bahasanya. Okay, 3 semua ni. Mungkin rakan-rakan semua dekat sini faham bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja. Mungkin rakan-rakan Chinese kita faham bahasa Inggeris, Melayu dan Cantonese or Mandarin. Rakan-rakan kita yang berbangsa India mungkin faham bahasa Inggeris, Melayu dan Tamil. Pokok pangkalnya rakan-rakan semua hanya pilih artikel yang kita faham bahasanya supaya untuk mengelakkan kekeliruan, confusions. Untuk rakan-rakan daripada medik, saya minta sangat untuk pemilihan kriteria ni, walaupun saya dah berikan asasnya, baca you punya handbook online yang saya cadangkan tadi. Sebab kriteria you lagi rigid. Mungkin apa yang saya cadangkan ni dalam Cochrane tadi tak setuju. Why? Sebab you are very rigid. Untuk orang medik please consider balik handbook, Cochrane handbook tadi. Okay, you nak guna saya punya cadangan tak ada masalah, no problem, tapi please verify with your Cochrane. Okay, clear Boleh kawan-kawan semua? Clear Boleh? Pokok pangkalnya kriteria apa nak guna, as long as you boleh justify is okay. Alright, saya cadangkan 3 tadi. Tak wajib cadangan, nak consider, tak nak tak apa. Ataupun you kata 3 je ke, spesifik general sangat kan? So you boleh consider point D dengan point E.
Nampak tak point D dengan point E? Rakan-rakan semua, point D dengan point E. Dia ada specifically, dia cadangkan beberapa kriteria yang rakan-rakan boleh gunakan sekiranya sesuai. Okey, ingat screening. Kriteria apa nak guna? Just type Okoli. Okoli kata apa? Pilihlah kriteria mana-mana yang you nak as long as you boleh justify. Satu. Kriteria apa yang kita nak guna? Please consider 3 benda tadi. Consider bukan wajib. Kalau rasa tak sesuai jangan guna. Kalau rasa sesuai guna. Ataupun rakan-rakan nak lebih spesifik, lebih banyak kriteria, boleh consider yang this one. D dengan E. Okey. Screening clear? Boleh? Boleh? Identification, screening. Clear? Alright. Dan kita proses yang nombor 3, eligibility. Okey. Proses yang nombor 3 kita panggil as eligibility. Kawan-kawan semua, eligibility ni senang nak faham. Dia second process of screening. Eligibility senang nak faham, senang cerita, second process of screening. Maksudnya apa? Lepas kita screening tadi, kita dah pilih artikel based on kriteria tadi, kita akan buang mana-mana artikel yang tak memenuhi kriteria kita. Artikel yang tak memenuhi kriteria tadi akan excluded. Tapi walaupun dia dah exclude mana-mana artikel yang tak memenuhi kriteria tadi, kita memerlukan proses eligibility. Why? Sebab eligibility ni dia akan screening lagi sekali artikel-artikel yang kita pilih tadi. Artikel-artikel yang database pilih tadi, eligibility ni akan run second process of screening bagi memastikan betul-betul, alright, artikel yang kita pilih tu adalah yang betul-betul berkaitan dengan apa yang kita nak review. Eligibility second process of screening. Okay, untuk memastikan betul-betul the remaining articles from the screening process memenuhi kriteria yang kita perlukan. Alright, now antara persoalan yang selalu saya terima on eligibility process. Alright, antara persoalan, satu soalan yang sering saya terima on eligibility process. Diorang tanya dengan saya, doktor, macam mana nak run eligibility ni pula? Okey, kawan-kawan semua satu, you kena tahu. Eligibility process ni akan dilakukan secara manual. Eligibility process ni akan dilakukan secara manual. Dia bukan database buat dah, tak. Kita kena buat dulu. Kita kena buat secara manual. Okey. Manual ni macam mana maksudnya? Maksudnya macam ni kawan-kawan. Bila kita nak tentukan artikel tu berkaitan ataupun tidak dengan kita punya kriteria yang kita tentukan, kita tak payahlah baca the whole artikel, tak payah. Jangan baca the whole artikel. Katakan ada 30 artikel sekarang ni rakan-rakan dapat daripada proses screening. Bukan bermaksud 30 artikel tu kita kena baca the whole artikel untuk run eligibility. Tak. First proses baca title dulu. First process of eligibility, baca title dulu. Alright. Dalam kes saya boleh kata 70% bila saya run eligibility, bila saya baca title, saya dah tahu dah artikel tu tak berkait dengan bidang kajian saya. So kebanyakan kes, baca title, dah tahu dah artikel tu tak berkaitan. Alright, ada certain case yang mana baca title, dah tahu dah tak berkaitan. So artikel tu you kena manually keluarkan daripada you punya review. And then kalau baca title pun tak clear, baru baca abstract. Okay, title dulu. Nak screening sama ada artikel tadi berkait ataupun tidak dengan bidang kajian kita, baca title dulu. Kalau baca title tak clear, baru baca abstract. Kalau baca abstract pun tak clear, baru baca the content. Pokok pangkalnya jangan baca the whole article dulu untuk run eligibility. Baca title dulu and then baru baca abstract untuk tentukan sama ada artikel tu sesuai ataupun tidak dengan kita punya kajian untuk kita review. Is that clear? Identification, screening, eligibility. Rakan-rakan semua, is that clear? Okay. And then, kawan-kawan semua, rakan-rakan semua, the whole process ni, rakan-rakan semua, the whole process ni, kita boleh ceritakan, this one Satna, saya tunjukkan satu artikel saya. Okay, the whole process ni okay, rakan-rakan boleh nampak tak flow diagram yang saya kongsikan?
Rakan-rakan boleh nampak tak flow diagram yang saya kongsikan? Okey. Rakan-rakan semua. Okey, alamak, mana pergi je tadi? Tangan ni gatal musik. Okey. Okey, this one okey, this one is flow diagram. Kawan-kawan semua, flow diagram ni rakan-rakan, nampak tak? Dia menceritakan the whole process daripada identification tadi sampailah eligibility dan jumlah artikel yang kita include dalam kita punya review. Flow diagram ni, dalam satu flow diagram, dia ceritakan the whole process of systematic searching strategies kita daripada identification sampailah jumlah artikel yang kita include dalam SLR kita. Identification, screening, eligibility. Okay, clear tak? Boleh? Alright. So, antara persoalan yang selalu saya dapat dalam flow diagram ni, Doktor, flow diagram ni boleh lukis sendiri ke? Tak ada masalah, lukis lah. Lukis lah, tak ada masalah. Boleh lukis flow diagram sendiri kalau cantik. Cantik melukis tu. Saya kalau melukis sendiri tak cantik. So, apa saya buat? Saya download, saya Google Prisma flow diagram. Saya ulang. Saya Google Prisma, saya Google dan saya download Prisma flow diagram. Cuba Google, boleh download kat situ je. Right? Prisma flow diagram. Okay, ada satu lagi, Roses flow diagram. Rakan-rakan semua cuba Google Prisma flow diagram dengan Roses flow diagram ni. Dia dah lukiskan untuk kita dah. Kita boleh download, copy paste, letak dalam artikel kita. No problem. Boleh? Boleh? Boleh. Tak, kalau tak guna Prisma ataupun Roses, nak guna flow diagram Prisma tak ada masalah, boleh. Dr. Hani boleh, tak ada masalah. Kalau kita guna, katakan kita hanya guna established guideline. Katakan kita hanya guna established guideline, tapi flow diagram kita nak guna Prisma, tak ada masalah. Just cite this one, Mohe et al. Okay, this one, Mohe. Dia yang buat benda ni. Okay, alright. So this one clear boleh? Okay, saya harap kita dah dekat point nombor 3 dah. Guided by something, I hope semua orang clear. Alright, research question, formulation of research questions. Okay, I hope semua orang clear. Dan systematic searching strategies ada 3 proses, identification, screening dengan eligibility. I hope that one also is clear to you. Boleh rakan-rakan semua? Okay, alhamdulillah. Alright, saya ke point nombor 4 Okay, saya dekat point nombor 4. Okay. Point nombor 4 ni kita what we call as appraise of quality. Okay, kita what we call as appraise of quality. Okay, rakan-rakan kena fahamkan konsep satu SLR kawan-kawan, you kena tahu when we are talking about SLR ni bukan LR biasa. LR biasa dia akan tekankan pada quantity, lagi banyak lagi bagus dia kata. Okay, but SLR dia menekankan kepada quality bukan quantity. Maksudnya apa yang dia tekankan kat sini, lepas kita dapatkan artikel tadi daripada lepas eligibility proses tadi, katakan kita ada 30 artikel. Alright? Kita dapat 30 artikel. Rakan-rakan semua kena faham, dalam SLR tak boleh review terus artikel ni, tak boleh. Alright, tak digalakkan, bukan tak boleh, tak digalakkan. Dia kena nilai dulu kualiti artikel ni. Kita kena appraise dulu kualitinya. Alright, artikel-artikel ni harus dinilai dulu kualitinya terlebih dahulu sebelum kita boleh review. Okay, this one. Okay, sekarang ni rakan-rakan semua, untuk menilai kualiti artikel, okay, untuk menilai kualiti artikel, okay, kita ada 2 kaedah utama mengikut Pettigrew and Roberts. Petticrew and Roberts. Alright, 2006. Okay, Pettigrew and Roberts 2006. Dia kata ada 2 cara untuk menilai kualiti artikel. Sama ada penggunaan analisis statistik, kuantitatif ataupun kualitatif. Okay, you guna mana yang you rasakan you selesa. Okay, so macam ni kawan-kawan, saya pergi kepada kaedah kuantitatif dulu. Kalau rakan-rakan semua nak guna kaedah kuantitatif, okay, satu, rakan-rakan kena tahu alright, first, nak guna kaedah kuantitatif ni, kita nak menilai kualiti artikel, kita boleh consider untuk gunakan what we call as measurements, tools, skills dengan checklist. Boleh nampak tak rakan-rakan semua? Measurements,
tools, skills dengan checklist ni. Okay, first, kita nak menilai kualiti artikel secara kuantitatif dulu. Alright, saya bagi contoh secara kuantitatif dulu. First, apa kita nak buat? Kita kena faham yang kita kena guna measurement tools, skills dengan checklist. Okay, untuk measurement tools, skills dengan checklist ni, rakan-rakan kena ingat satu, dia ada macam-macam jenis. Ini saya tunjukkan contoh saja. Okay, ini contoh-contoh dia saja. Okay, 1, 2, 3. Okay. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Sehra, ada lebih kurang 54. This one, Sehra ni, nanti boleh baca. Ada 54 measurement skill tools dengan checklist yang rakan-rakan boleh guna. Boleh download nanti boleh download nanti. You just Google benda ni, insyaAllah dia akan bagi nanti. Okay, so this one, ada 54 yang you boleh consider untuk you punya kajian. Guna mana yang sesuai. Saya tunjuk contoh satu saya tak kata benda ni wajib guna bukan. Kalau sesuai guna, kalau tak apa. No problem. Okay. Okay, untuk axis ni untuk axis ni alright, untuk axis ni okay. Dia adalah satu measurement scale tools dengan checklist yang you boleh guna untuk nilai kualiti artikel. Okay, untuk nilai kualiti artikel. Satu you kena ingat, kalau katakan you ada 20 artikel untuk you nilai kualitinya, bukan bermaksud 20 artikel tadi you guna satu borang. Tak, bukan macam tu. 20 artikel you kena guna 20 checklist. 20 checklist. Maksudnya setiap satu artikel tadi you akan nilai. Okay, you baca dulu introduction, this one introduction. You dah baca artikel tu, you baca. Were the aims and objective of the study clear? Tanda yes. Contoh, yes. Alright, was the study design appropriate for the stated aim? No. Okay, so okay, clear tak benda ni? Penggunaan checklist ni, maksudnya baca artikel tadi, alright, you dah dapat 20 artikel tadi, okay, dah clear 20 artikel tadi, apa you buat? Sekarang ni you kena nilai dulu kualiti dia. Nilai kualiti macam mana nak buat? Gunakan checklist. Okay, so sekarang ni, you tandalah yes, no, yes, no, yes, no, 20 borang, 20 artikel, 20 borang. Okay, sekarang ni you nak buat kuantitatif. Contohnya, sekarang ni you nak buat kuantitatif. Okay, apa you buat sekarang ni? You dah dapat 20 borang tadi. You dah dapat 20 borang tadi. Dah isi semua, 20 borang tadi. Data ataupun jawapan yang you tandakan dekat borang tadi, sekarang ni you kena key in dekat SPSS. Data yang you tanda dekat borang tadi, alright, you kena key in data tadi dalam SPSS. So, dalam SPSS ni, dia ada macam-macam analisis yang you boleh guna untuk nilai kualiti artikel. Ada macam-macam analisis yang selalu orang guna. Saya suka tekankan ataupun saya suka bagi contoh Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa analisis. Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa analisis. Okay, Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa analisis. Okay, untuk run Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa analisis, caranya pada saya lah, it's very simple. Alright, kalau rakan-rakan nak tengok contoh, saya dah bagi link link dekat YouTube ni. It's very straightforward. Dia akan tunjukkan step by step, alright, dekat YouTube ni macam mana nak run Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa. Okay, saya ulang. You dah isi borang, you dah nilai kualiti 20 artikel yang you pilih tadi. Alright. Borang tadi punya jawapan 20 borang tadi you key in dalam SPSS. Sekarang ni dalam SPSS you boleh run beberapa analisis. Alright. Yang saya familiar, yang saya selalu nampak adalah Fleiss-Kappa dengan Cohen-Kappa. Alright. Saya sendiri tak tahu macam mana nak terangkan Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa ni. Saya jarang guna. Tapi saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan video pembelajaran saya. Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa dekat YouTube. It's very simple one. Okay. So sekarang ni, bila rakan-rakan dah run Cohen-Kappa dengan Fleiss-Kappa, alright, dia akan keluar, dia akan dapatkan rakan-rakan satu nombor, satu jumlah. Jumlah ini akan mewakili kualiti artikel tu. Alright, jumlah ni akan mewakili kualiti artikel tu. Okay. Sekarang ni kalau kawan-kawan baca ni interpreting magnitude of kappa ni nampak ni 0.75 berapa, 0.4 ni apa maksud dia dan below 0.4 ni apa maksud dia. Nampak tak? Maksudnya artikel kawan-kawan, alright, daripada 20 tadi, alright, kawan-kawan kena tengok value dia. Alright. Kawan-kawan kena ingat artikel yang bawah 0.4 tak boleh review. Artikel yang kualitinya bawah 0.4 tak boleh review sebab dia consider artikel tu low. Yang boleh review artikel yang kualiti dia cecah excellent dengan moderate ni saja. Excellent dengan moderate ni saja. Value ni nak dapat daripada mana? Daripada this one, Cohen ataupun Fleiss-Kappa. Macam mana nak guna doktor? Rujuk YouTube ni. Okay. Alright, so this one.
you merujuk kepada value ni akan menentukan kualiti artikel tu. Yep. So bawah 0.4 tak boleh review. Kita consider as low. Kita nak control the quality. Okay. So, setakat ni boleh dapat tak? Boleh dapat sebelum saya pergi dengan lebih lanjut? Boleh? Okay, dah Okay, so jangan risau saya akan bagi kawan-kawan option. Antara yang mungkin complicated sampai yang paling mudah sekali. Okay, saya pergi complicated dulu. Okay, seterusnya kalau kawan-kawan guna kaedah kuantitatif, siapa yang nak nilai? Alright? Tadi kita dah tahu nak nilai macam mana kaedah kuantitatif. Alright? Nak nilai based on what? Nak nilai guna apa? Guna measurement scale tools dengan checklist. Okay, so kita dah guna measurement tool dengan checklist. Sekarang ni kita dah tanda kita punya jawapan. Lepas tu kita nak buat apa? Key in dalam SPSS, run statistical analysis. Alright? Lepas kita dah nilai, dah bagi jawapan dalam borang, key in dalam SPSS dan run statistical analysis. Kita akan dapat value. Value ni macam yang disebut dekat sini. Artikel yang mana-mana bawah 0.4 kita akan keluarkan. Okay, that one. Sekarang ni, soalan seterusnya orang selalu tanya dengan saya, siapa yang nak nilai artikel? Okey, siapa yang nak nilai artikel? Kawan-kawan semua, yang paling bagus sekali dapatkan pakar. Right, saya ulang. Yang paling bagus sekali, yang paling afdal sekali dapatkan pakar. Tapi saya tahu bila sebut pasal pakar, ramai yang akan mengeluh. Siapa? Bukan pakar ni bukan senang dapat, bukan sebab dia orang sombong, sebab dia orang sibuk, banyak komitmen. Tak mungkin lah dia orang nak tolong nilai kualiti artikel aku ada 40 ni. Tak mana? So, alright, kawan-kawan kena tahu. Penulis dan pasukannya, maksudnya kawan-kawan dan juga co-author yang kawan-kawan pilih boleh nilai kualiti artikel tu. Syarat dia yang utama sama ada penulis sendiri dan pasukannya ataupun pakar yang menilai artikel. Okey, dia mesti dilakukan lebih dari seorang. Jangan buat seorang-seorang. Kena buat lebih dari seorang, 2 orang at least. Siapa yang nak buat? Paling afdal pakar, tapi kawan-kawan dan rakan-rakan sendiri boleh nilai kualiti artikel tu. Okey, ada yang tanya dengan saya, doktor, bukan nilai sendiri artikel tu bias ke? Okey, kalau you kata bias, pergilah dekat pakar. Doktor, bukan pakar tu susah nak dapat ke? Buatlah sendiri. No problem. Option dekat you. Okey, option dekat you. Tapi bila you dah buat sendiri, nak kurangkan bias tetap akan ada. Alright? Macam mana nak kurangkan? Buat lebih dari seorang. Alright? Mesti buat lebih dari seorang. Yep, SV ataupun co-SV sekiranya diorang dalam tim tu, no problem. Kita consider diorang penulis dan pasukan yang menilai kualiti artikel. Tapi kalau kita nak consider, alright, SV tu tidak ada dalam artikel kita. SV dengan co-SV tak ada nama dalam artikel kita, tapi kita nak consider dia as pakar. Tak boleh lah. Alright, macam ada elemen of conflict of interest pula kat situ pada saya lah. Tapi kalau you kata nak hantar juga, terpulang lah. Okay, tapi kalau SV dengan co-SV, namanya ada dalam tu, dalam artikel. You nak minta je review, nak minta nilai artikel, kualiti artikel tak ada masalah. Kita consider that one as penulis dan pasukannya yang akan menilai kualiti artikel. Tapi ingat lebih dari seorang. Okay, clear? Sorry tangan ni gatal. Okay, that one clear tak? Kawan-kawan semua, kuantitatif clear? Yep, boleh. Boleh. Tapi jangan buat seorang Tak boleh. Okay, good question Siti Hajar. Good question. Nasib baik you ingatkan. Okay, macam ni kawan-kawan semua. Katakan you ada 18 artikel. Dan you ada 3 penilai. You, Ali dengan Abu. Ingat tiga-tiga ni kena nilai 18 ni. Setiap seorang 18. Dia tak boleh Abu kau ambil 6, aku ambil 6. Ali kau ambil 6. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Okey, tak boleh macam tu. Dia kena semua sekali. Okey? Alright. Okey, boleh Okey, so kuantitatif clear? Ya, betul. So ni form ni, ingat kawan-kawan semua. Saya nak ingatkan lagi sekali Ini contoh.
Okay, bukan wajib. Kalau rasa sesuai nak guna. Ini lebih sesuai untuk kuantitatif. Alright, kuantitatif. Tapi kalau bidang kajian lain, kalau engineering ke architecture ke, rasa sesuai dan boleh adapt, nanti justified lah kenapa you nak guna. Ini salah satu saja. Ini pun ada satu lagi. Ini pun satu lagi. And then ini pun ada satu lagi. Okay? Dan ini untuk mixed method. Okay? Ini untuk kualitatif. Okay. Untuk orang engineering, kalau you rasakan ini macam tak sesuai dengan aku je, you baca paper Kitchenham and Catters tadi, Established Guideline by Kitchenham and Catters tadi. Dia ada bagi tahu secara spesifik apa yang boleh you consider untuk menilai kualiti artikel. Halo doktor, boleh tag file dulu kah? Sementara menunggu ni.